Okey dah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah, pada hari ini kami akan membentangkan mengenai masalah bukan rutin matematik yang disediakan oleh kumpulan 5. Seterusnya, ahli kumpulan kami terdiri daripada Ain Nazirah binti Ahmad Sabri, Afifah binti Ahmad iaitu saya sendiri dan Nur Syafawati Husna binti Sabri. Apa itu masalah bukan rutin? Kita lihat dari segi konsepnya. Masalah bukan rutin merupakan antara jenis masalah yang melibatkan banyak proses penyelesaian. Penyelesaian masalah bukan rutin memerlukan pemikiran aras tinggi iaitu dikategorikan sebagai satu kemahiran dan prosedur aras tinggi yang hanya dikuasai apabila mahir dalam penyelesaian masalah rutin ataupun konsep dan kemahiran asas dalam matematik yang dipelajari. Menurut Mohin 2008 mengatakan bahawa masalah bukan rutin melibatkan proses penyelesaian masalah yang kompleks jika dibandingkan dengan kemahiran algoritma yang mudah. Soalan-soalan bukan rutin ini akan diselesaikan dengan kaedah model penyelesaian masalah yang dikemukakan oleh George Polmar pada tahun 1945. Seterusnya, saya serahkan kepada saudari Ain. Baiklah, marilah kita lihat beberapa fungsi masalah bukan rutin. Kita lihat yang pertama, fungsinya ialah untuk mengembangkan penggunaan strategi-strategi penyelesaian masalah. Yang kedua, masalah bukan rutin juga berfungsi untuk membekalkan peluang kepada pelajar untuk memikirkan pelbagai cara penyelesaian, berkongsi kaedah-kaedah penyelesaian masalah dengan pelajar-pelajar lain dan mengembangkan keyakinan diri dalam menyelesaikan masalah matematik. Yang ketiga pula, mendorong pelajar untuk menikmati keindahan dan logik yang wujud dalam matematik. Dan yang terakhir, masalah bukan rutin ini juga berfungsi untuk mengembangkan kemahiran-kemahiran berfikir secara kritis berbanding dengan hafalan petua, peraturan dan fakta tanpa kefahaman. Seterusnya saya serahkan kembali kepada saudari Afifah. Baiklah, bagi menyelesaikan masalah bukan rutin, ia terdapat 4 langkah penyelesaian berkaitan dengan model Polmar. Menurut Polmar 1957, penyelesaian masalah terdiri daripada 4 langkah. Langkah pertama ialah memahami masalah. Tanpa memahami masalah, kita tidak akan dapat mencari penyelesaian yang tepat. Setelah kita memahami masalah, kita merancang strategi penyelesaian. Terdapat pelbagai strategi penyelesaian masalah seperti teka dan uji, mengenal pasti pola, membina jadual, melukis gambar rajah, bekerja dari belakang, selesaikan masalah yang lebih mudah, menggunakan algebra dan sebagainya. Kita perlulah memilih strategi yang sesuai untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, selepas merancang strategi penyelesaian, kita mula melaksanakan strategi tersebut. Dan akhir sekali yang keempat, kita perlu menyemak semula penyelesaian tersebut untuk menentukan sama ada jawapan kita munasabah ataupun tidak. Baiklah, saya serahkan semula kepada saudari Ain. Seterusnya, mari kita lihat mengenai soalan bukan rutin dan juga penyelesaiannya. Berikut merupakan kaedah yang kami gunakan untuk menyelesaikan masalah bukan rutin. Kaedah yang kami gunakan yang pertama ialah kaedah melukis gambar rajah. Yang kedua, kaedah membina jadual. Dan yang ketiga, menggunakan kaedah algebra. Mari kita lihat soalan yang pertama. Siti mempunyai segulung tali yang panjangnya 50 meter. Dia memotong tali itu kepada 12 potongan yang sama panjang. Panjang setiap potongan tali ialah 4 meter. Soalannya, berapakah panjang dalam meter tali yang tinggal?
Oleh itu, marilah kita lihat langkah pertama iaitu memahami soalan. Daripada maklumat yang diberi, kita mendapati bahawa 50 meter tali telah dipotong kepada 12 bahagian yang berukuran 4 meter. Kita perlu mencari panjang tali yang tinggal setelah tali itu dipotong. Perlu kita ingati juga bahawa unit panjang tali dinyatakan dalam meter. Yang kedua, merancang penyelesaian. Kita boleh menggunakan kaedah melukis gambar rajah untuk menyelesaikan masalah. Bagi membina model gambar rajah, perwakilan gambar rajah digunakan untuk kelihatan lebih jelas dalam mengira panjang tali yang tinggal setelah dipotong. Kita lihat pula kepada langkah yang ketiga iaitu melaksanakan penyelesaian. Sebuah gambar rajah iaitu segi empat tepat harus dilukis untuk mewakili tali dan dilabelkan panjangnya iaitu 50 meter. Selepas itu, bahagikan segi empat tepat tersebut kepada 13 bahagian. Ukuran setiap bahagian bagi 12 bahagian pertama adalah sama iaitu 4 meter. Seterusnya, hitungkan panjang 12 bahagian pertama dengan mendarabkan panjang 12 potongan tali dengan 4 meter. Maka, jawapannya ialah 48 meter. Kemudian, panjang segi empat yang tinggal iaitu 48 meter dapat dihitung dengan menolak panjang 12 bahagian pertama daripada panjang keseluruhan iaitu 50 meter. Selepas pengiraan dilaksanakan, kita mendapati panjang tali yang tinggal ialah 2 meter. Kita lihat kepada langkah yang keempat iaitu menyemak semula. Kita dapat menyemak semula jawapan dengan menggunakan kaedah selesaikan masalah yang lebih mudah. Kita boleh mencari dahulu panjang 12 potongan tali dengan mendarabkan 12 dengan 4 meter seperti berikut. Untuk mencari panjang 12 potongan tali, mestilah 12 didarab dengan 4 meter. Maka persamaannya ialah 48 meter. Selepas itu, bagi mencari panjang tali yang tinggal, kita hanya perlu menolak panjang 12 potongan tali iaitu 48 meter daripada panjang keseluruhan tali 50 meter. Untuk mencari panjang tali yang tinggal, 50 meter perlulah ditolak dengan 48 meter. Maka jawapannya ialah 2 meter. Jawapan yang diperolehi menggunakan kaedah ini adalah sama dengan jawapan yang menggunakan kaedah gambar rajah. Maka, jawapan yang diperoleh adalah betul. Panjang tali yang tinggal adalah 2 meter. Soalan ini dianggap susah sekiranya murid-murid belum menguasai operasi nombor darab dan tolak. Selain itu, soalan ini sebenarnya berada pada tahap mudah kerana soalannya yang agak mudah, jelas dan tidak mempunyai banyak jalan kerja untuk mendapatkan jawapan. Dalam menyelesaikan soalan pertama ini, saya telah menggunakan kaedah melukis gambar rajah kerana ia membantu kita melihat pergerakan masalah secara tersusun. Kita dapat mewakili tali dengan gambar rajah sebuah segi empat tepat. Dengan ini, kita dapat menterjemahkan masalah ini dengan lebih mudah kerana gambar rajah menjadi perantara antara konkret dan juga abstrak. Kita juga dapat melihat satu imej dan dapat membayangkan situasi tersebut melalui gambar rajah. Dalam langkah menyemak jawapan pula, saya telah menggunakan kaedah selesaikan masalah yang lebih mudah kerana masalah dalam soalan ini dapat dipecahkan kepada masalah yang lebih kecil dan apabila digabungkan, kemudian akan memberikan penyelesaian. Oleh itu, bagi masalah ini yang tidak boleh diselesaikan dalam satu langkah, saya telah memecahkannya kepada 2 kes
dan diselesaikan secara berasingan. Seterusnya, saya serahkan semula kepada saudari Afifah. Baiklah, soalan 2 pula. Sebuah botol A mengandungi 500 ml air, manakala sebuah botol B mengandungi 135 ml air. Berapakah botol A dan B yang perlu digunakan oleh Jack untuk mengisi sebuah bekas 1540 ml sehingga penuh? Seterusnya, langkah yang pertama adalah memahami soalan. Maklumat yang diberi seperti air dalam botol A adalah 500 ml, manakala air dalam botol B adalah 135 ml. Kita perlu mencari bilangan botol A dan botol B yang perlu digunakan untuk mendapat air sebanyak 1540 ml. Ini bermaksud, berapakah jumlah isi padu 500 ml dan 135 ml yang diperlukan untuk mendapat isi padu 1540 ml? Baiklah, langkah yang kedua merancang strategi. Untuk menyelesaikan masalah, kita dapat menggunakan strategi membina jadual. Kita lihat langkah yang ketiga, melaksanakan strategi. Baiklah, Raja menunjukkan strategi pembinaan jadual. Untuk memahaminya lebih jelas, kita pergi kepada penjelasannya. Bilangan botol A yang mengandungi 500 ml air dan bilangan botol B yang mengandungi 135 ml air yang digunakan telah disenaraikan dalam jadual tersebut. Seterusnya, kita perlu mencari jumlah isi padu air yang akan kita dapat dengan menambah isi padu air yang diperoleh daripada botol A dan isi padu air yang diperoleh daripada botol B. Didapati bahawa 2 botol A yang mengandungi 500 ml air dan 4 botol B yang mengandungi 135 ml air akan mendapat jumlah isi padu air sebanyak 1540 ml. Baiklah, yang keempat, menyemak semula. Untuk menyemak semula jawapan, kita dapat menggunakan kaedah teka dan uji. Tekaan pertama adalah 1 botol A yang mengandungi 500 ml dan 2 botol B yang mengandungi 135 ml. Oleh itu, penyelesaiannya adalah 500 ml didarabkan dengan 1 bersamaan 500 ml. Kemudian ditambah dengan hasil 2 darab 135 ml iaitu 270 ml. Apabila 500 ml tambah dengan 270 ml, maka jawapan akhirnya adalah 770 ml. Oleh itu, tekaan ini tidak tepat. Isi padu air yang diperoleh adalah berkurangan. Baiklah, bagi tekaan yang kedua pula. 1 botol A yang mengandungi 500 ml dan 4 botol B yang mengandungi 135 ml. Darabkan 1 dengan 500 ml, maka dapatlah 500 ml. Kemudian 500 ml itu ditambah dengan hasil 4 darab 135 ml iaitu 540 ml. Jadinya 500 ml tambah dengan 540 ml, maka jawapan akhirnya ialah 1040 ml. Tekaan ini juga tidak tepat. Isi padu air yang diperoleh masih berkurangan. Kita lihat bagi tekaan yang ketiga pula. Ianya melibatkan 2 botol A yang mengandungi 500 ml dan 4 botol B yang mengandungi 135 ml. Darabkan 2 dengan 500 ml dapatlah 1000 ml dan darabkan 4 dengan 135 ml. Jadi dapatlah 540 ml. Hasil 2 darab 500 ml iaitu 1000 ml tersebut ditambah dengan hasil 4 darab 135 ml iaitu 540. Maka jawapan akhirnya ialah 1540 ml. Tekaan ini adalah betul kerana jawapan yang diperoleh memenuhi kehendak soalan. 2 botol A yang mengandungi 500 ml air dan 4 botol B yang mengandungi 135 ml air
akan mendapat 1540 ml air. Jawapan yang menggunakan kaedah teka dan uji adalah sama dengan jawapan kita sebelum ini. Maka, jawapan kita adalah betul. Baiklah. Soalan ini merupakan soalan aras tinggi kerana melibatkan rumus matematik yang sifat operasi yang berlaku serentak. Selain itu, soalan ini memerlukan tahap pemikiran kognitif dan kreatif. Hal ini demikian kerana soalan telah memberikan jumlah isi padu 500 ml dan 135 ml yang diperlukan bagi mendapat isi padu 1540 ml yang perlu diikuti ketika melaksanakan strategi penyelesaian masalah. Soalan ini juga tidak dapat diselesaikan secara langsung. Hal ini menunjukkan bahawa kemahiran penakulan yang tinggi diperlukan bagi menyelesaikan soalan tersebut. Dalam menyelesaikan soalan 2, saya telah menggunakan strategi membina jadual. Strategi ini membantu kita mempamerkan maklumat dalam bentuk jadual supaya ia dapat dibaca dan ditafsirkan dengan cepat dan mudah. Melalui strategi ini, kita dapat menyenaraikan bilangan botol A dan bilangan botol B yang akan digunakan dalam jadual dan kemudian mendapatkan jawapan dengan mencari padanan yang memberi hasil 1540 ml air. Dalam bahagian menyemak jawapan, saya telah menggunakan kaedah teka dan uji kerana ia merupakan strategi termudah bagi menyelesaikan masalah. Walaupun ia mudah, tetapi ia memerlukan tekaan yang bijak dan penyemakan yang tersusun yang boleh membawa kepada jawapan ataupun penyelesaian. Dengan menggunakan kaedah teka dan uji ini juga, kita dapat mengelakkan kesilapan kerana kita telah membuat pelbagai tekaan dan setiap tekaan itu akan kita uji bagi melihat sama ada betul ataupun tidak. Baiklah, seterusnya saya serahkan kepada saudari Husna. Okey, baiklah. Sekarang kita lihat pula soalan yang ketiga. Baiklah, soalannya. Gambar rajah menunjukkan sebuah bentuk gabungan dua dimensi yang terdiri daripada segi empat X, Y dan Z. Jadi, ada tiga segi empat. Luas bagi bentuk gabungan dua dimensi ini ialah 950 cm persegi iaitu 450 cm persegi lebih besar daripada segi 4Z. Luas segi 4Y adalah dua kali ganda luas segi 4X manakala luas segi 4Z adalah 200 cm persegi lebih besar daripada segi 4Y. Jadi, soalannya ialah berapakah luas bagi segi 4X? Baiklah, ini merupakan rajah daripada soalan tersebut. Jadi, kita boleh lihat di sini bahawa terdapat segi 4 yang paling besar iaitu segi 4 yang berlabel Z. Kedua terbesar ialah segi 4Y yang berada di bawah dan paling kecil ialah segi 4X. Seterusnya, bagi menjawab soalan ini, langkah yang pertama yang perlu dilakukan ialah memahami soalan. Jadi, di bawah langkah ini, kita perlu keluarkan maklumat yang kita peroleh terlebih dahulu daripada pernyataan masalah tadi, iaitu luas segi 4Y sama dengan 2 kali luas segi 4X. Luas segi 4Z sama dengan luas segi 4Y tambah 200 cm persegi. Hal ini kerana segi 4Z 200 cm persegi lebih besar daripada segi 4Y. Maklumat yang ketiga ialah hasil tambah luas ketiga-tiga segi 4 ialah 950 cm persegi. Jadi di sini kita sebenarnya ingin mencari luas segi 4X. Untuk mencari jawapan bagi soalan ini, langkah kedua yang perlu dilakukan ialah merancang strategi. Oleh itu, untuk menyelesaikan masalah ini, kita boleh menggunakan kaedah menggunakan algebra. Kemudian, langkah yang selanjutnya ialah melaksanakan strategi yang telah dipilih. Kita dapat mewakili luas segi 4X dengan unknown B dan luas segi 4Y dengan 2B kerana luas segi 4Y adalah 2 kali ganda luas segi 4X seperti yang kita ketahui.
Bagi luas segi 4Z pula, kita dapat mewakilinya dengan 2B tambah 200 cm persegi kerana luas segi 4Z adalah 200 cm persegi lebih besar daripada segi 4Y. Jadi, dalam bentuk yang lebih ringkas, ialah kita boleh tulis luas segi 4X ialah B, luas segi 4Y 2B dan luas segi 4Z 2B tambah 200 cm persegi. Hasil daripada maklumat yang telah kita keluarkan serta fahamkan, kita dapat membina satu persamaan iaitu B tambah 2B tambah 2B tambah 200 cm persegi sama dengan 950 cm persegi. Ini kerana hasil tambah luas ketiga-tiga segi 4 ialah 950 cm persegi. Jadinya, kita perlu samakan dengan 950 cm persegi. Kita perlu menyelesaikan persamaan ini untuk mendapatkan luas segi 4X ataupun yang telah kita wakilkan dengan B. Kalau kita lihat slide ini pula, persamaan penuhnya ialah B tambah 2B tambah 2B tambah 200 cm persegi sama dengan 950 cm persegi. B mewakili segi 4X, 2B mewakili segi 4Y dan 2B tambah 200 cm persegi ialah Z. Okey, ini kita tunjuk langkah demi langkah. Okey, langkah pertama, kita tulis semula persamaan penuhnya. B tambah 2B tambah 2B tambah 200 cm persegi tambah 950 cm persegi. Seterusnya, jumlahkan sebutan B dan kita dapat 5B tambah 200 cm persegi sama dengan 950 cm persegi. Langkah ketiga, pindahkan 200 cm persegi ke sebelah kanan dan tinggalkan persamaannya menjadi 5B sama dengan 950 cm persegi tolak 200 cm persegi. Ini kerana sebelah kiri tadi operasinya tambah. Apabila berubah ke kanan, operasi telah pun berubah menjadi tolak. Untuk dapatkan nilai B, kita pindah 5 ke sebelah kanan daripada hubungan darab antara 5 dengan B itu bila diubah ke kanan menjadi bahagi. Persamaan yang seterusnya berbentuk B sama dengan 950 cm persegi tolak 200 cm persegi per 5. Selesaikan tolak dahulu dan kemudian dapatlah jawapannya 750 cm persegi per 5. Kemudian kita bahagi dan selesaikan macam biasa. Dan jawapan akhir ialah 150 cm persegi. Jadi, dapatlah jawapannya luas segi 4X sama dengan 150 cm persegi. Seterusnya, langkah keempat ialah menyemak semula. Kita boleh menggunakan kaedah bekerja dari belakang untuk menyemak semula jawapan. Jadi, kita boleh lihat gambar tersebut di mana kita telah songsangkan operasi. Dari darab berubah menjadi bahagi dan dari tambah kita mengubahnya dengan menggunakan operasi tolak. Seterusnya, jadi kita nak cari luas segi 4X. Kita tulis persamaannya X sama dengan 950 cm persegi tolak 450 cm persegi tolak 200 cm persegi bahagi atau perkan dengan 2 and then dapat jawapannya 300 cm persegi per 2. 2 tu tak hilang lagi, jadi kita bahagikan macam biasa dan dapatlah jawapan yang sama iaitu 150 cm persegi. Jawapan yang menggunakan kaedah bekerja dari belakang adalah sama dengan jawapan kita sebelum ini, iaitu luas segi 4X sama dengan 150 cm persegi. Maka jawapan kita adalah betul. Baiklah, justifikasinya. Soalan ini merupakan soalan aras tinggi kerana ianya melibatkan rumus matematik dan sifat operasi yang berlaku secara serentak. Selain itu, soalan ini juga memerlukan tahap pemikiran kognitif dan kreatif. Oleh itu, bagi menyelesaikan soalan ketiga, saya telah menggunakan kaedah mengguna algebra kerana ia dapat memudahkan kita memahami masalah.
Kita dapat mewakili maklumat yang diberi dan maklumat yang perlu dicari dengan simbol-simbol tertentu. Seterusnya, kita hanya perlu menggunakan simbol-simbol tersebut untuk membina persamaan dan menyelesaikan persamaan tersebut. Jadi, kaedah ini bukan sahaja dapat mengelakkan kita daripada keliru dengan kehendak soalan, malah dapat memudahkan proses pengiraan. Dalam langkah menyimak jawapan, saya telah menggunakan kaedah bekerja dari belakang. Masalah dalam soalan ini akan menjadi lebih mudah jika kita bekerja dari belakang. Kita dapat menggunakan penyelesaian akhir iaitu luas bentuk gabungan dua dimensi dan bekerja secara songsang untuk melihat bagaimana proses di awal penyelesaian tersebut untuk mendapatkan jawapan. Kesimpulan bagi pembentangan ini ialah penaklulan matematik merupakan penekanan utama dalam kurikulum matematik masa kini kerana ia adalah unsur penting dalam proses pembelajaran matematik. Penguasaan kemahiran menyelesaikan masalah bukan rutin matematik terutamanya yang berkaitan dengan penggunaan penaklulan matematik adalah amat penting dalam membantu kita menyelesaikan masalah bukan rutin yang berkaitan dengan tajuk sukatan dan geometri. Strategi penggunaan penaklulan matematik ini memantapkan lagi kefahaman kita tentang tajuk sukatan dan geometri. Jika kita tidak mempunyai pengetahuan tentang penaklulan matematik, kita akan berasa sukar untuk menyelesaikan masalah. Masalah seperti bukan rutin yang berkaitan dengan tajuk ini. Sebaliknya, jika kita telah menguasainya, kita dapat menyelesaikan masalah tersebut hanya dengan menggunakan model Polya yang melibatkan 4 langkah itu. Oleh itu, kita perlu menguasai kemahiran menyelesaikan masalah bukan rutin matematik terutamanya yang berkaitan dengan penggunaan penaklulan matematik supaya kita dapat menyelesaikannya dengan lebih cepat dan mudah. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.